Alaman, sebuah kepercayaan di Kuala Lumpur. Adakah Anda seorang jutawan? Ya. Di tengah-tengah kesibukan kota metropolitan Kuala Lumpur, seorang gadis Arab misteri muncul, matanya tajam namun penuh kebingungan. Dia terlanggar seorang lelaki, seorang askar Melayu yang sedang bercuti, tangannya masih kasar bekas memegang senjata. Dompetnya diragut, dan sehelai sapu tangan lusuh diberikan sebagai tanda terima kasih. Namun, sejak saat itu, takdir dua insan dari dua dunia yang berbeza mula berubah haluan. Kerana dia tidak pernah mengatakan bahawa dia seorang bilioner. Ada pertemuan yang kelihatan seperti kebetulan, tetapi sebenarnya mengubah seluruh hidup kita tanpa kita mampu berpatah balik. Jika Anda pernah percaya bahawa cinta mampu merentasi sempadan agama, darjat dan bangsa, maka kisah hari ini adalah untuk Anda. Sila ikuti saluran ini agar tidak terlepas kembara cinta yang berbeza, aneh, tetapi sangat manusiawi. Dan jika Anda adalah orang yang telah menekan butang langgan, saya doakan agar Anda suatu hari nanti bertemu dengan orang yang tepat, walaupun hati mereka datang dari seberang dunia. Malam itu, pasar malam di Jalan Alor lebih sesak daripada biasa. Bunyi sudip menghentam kuali panas dan deruman enjin motosikal kapcai bersatu padu. Di tengah-tengah keramaian itu, seorang gadis berjubah hitam labuh dan bertudung sutera hijau zaitun melangkah perlahan, matanya seolah-olah mengukur setiap inci batu bata di laluan pejalan kaki. Tiada siapa yang tahu, pagi semalamnya dia masih berada di Riyadh, di mana setiap langkahnya memerlukan kebenaran. Amira Al-Ghamdi, anak perempuan tunggal kepada salah seorang daripada 5 taikun minyak paling berkuasa di Arab Saudi, telah melarikan diri dari istana dengan jet peribadi yang disewa atas nama palsu. Dia mendarat di Malaysia, sebuah nama negara yang pernah disebut oleh abangnya ketika masih hidup. Di sana, wanita bebas menunggang motosikal, lelaki tidak mempunyai 3 isteri dan cinta adalah sesuatu. Dia tidak percaya, jadi dia datang untuk melihatnya sendiri. Ketika Amira melintasi simpang di antara 2 lorong kecil, satu sentapan kuat menariknya ke belakang. Seorang peragut dengan pantas menarik dompetnya dari dalam jubahnya yang labuh. Peragut itu lari. Amira hanya berdiri kaku, tidak menjerit, tidak bertindak balas. Tetapi ada orang lain yang bertindak balas untuknya. Satu susuk tubuh beruniform hijau meluru keluar dari sebuah kedai mamak di seberang jalan. Lelaki itu menongkat motosikalnya dengan tergesa-gesa, melompat melepasi sebuah kotak besar dan mengejar peragut itu seolah-olah ia adalah satu refleks yang terlatih. 5 menit kemudian, peragut itu tersungkur. Dompet gadis itu dikembalikan. Lelaki itu berdiri di hadapannya, peluh membasahi rambut di pelipisnya, wajahnya comot dengan debu, tetapi pandangan matanya lurus dan jujur. "Cik oke," dia mengangguk. Berbisik ucapan terima kasih dalam bahasa Inggris. Lelaki itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengeluarkan sehelai sapu tangan kapas berwarna biru lusuh dari beg galasnya dan menghulurkannya. "Lap peluh tu, cuaca di sini panas." Buat pertama kalinya dalam hidup, Amira, yang hanya pernah menggunakan sapu tangan sutera Itali dan memakai minyak wangi oud bernilai ribuan ringgit, memegang sehelai kain yang menyerap peluh seorang lelaki, dan tidak merasa jijik. Mereka minum teh tarik di sebuah warung di tepi jalan. Dia memberitahu kononnya dia seorang pelabur mikro dari Timur Tengah. Lelaki itu tersenyum. "Saya seorang askar, bercuti selama seminggu. Nak balik kampung tapi motosikal rosak." Namanya Imran, tidak banyak bercakap, tidak suka bergurau. Ketika Amira bertanya dengan rasa ingin tahu, "Awak tak takut ke saya ni pengganas?" Imran hanya mengangkat bahu. "Saya nampak cik perlukan bantuan, itu saja." Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Malam itu, dia tidak pulang ke hotel mewah di tepi Tasik. Dia menyewa sebuah bilik kecil di kawasan perumahan berdekatan, dari mana dia boleh melihat motosikal kapcai usang milik askar itu diletakkan di hadapan rumah sebelah. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi. Di sebuah kedai nasi lemak, Imran sedang membaca surat kabar, manakala Amira meniup perlahan kuah sambal yang masih panas. Kebetulan atau takdir, hari berikutnya, dia mengambil inisiatif. "Kalau saya nak faham tentang askar Malaysia, boleh saya ikut awak sehari?" Imran mengerutkan dahi, teragak-agak, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan untuk ibunya,
singgah di Tugu Negara untuk meletakkan bunga dan berdoa untuk rakan-rakan seperjuangannya yang telah gugur. Dia berdiam diri sepanjang hari, sehinggalah mereka duduk di bawah rimbunan pokok bunga kertas yang merah menyala ketika senja. Di Arab, saya tak boleh pegang tangan sesiapa di tengah jalan macam ni, tak boleh makan makanan yang saya suka dan tak boleh pilih orang yang saya cinta. Imran tidak menjawab, hanya melipat sapu tangan kapas itu dan meletakkannya di tangan Amira. Di sini, kalau cik mahu, cik boleh. Dia memandang lelaki itu, matanya dalam seperti padang pasir di tengah malam, dan buat pertama kalinya dia merasakan sesuatu yang aneh mula bercambah di dalam dirinya. Kebebasan boleh bermula dari seorang insan. Tapi kalau saya balik ke Arab dan hilang, awak akan percaya tak yang saya dah cuba sehabis baik. Imran diam, hanya mengangguk. Imran bukanlah seorang yang percaya pada takdir. Dia pernah berfikir cinta pandang pertama hanyalah helah dalam drama-drama Korea yang ditayangkan pada hujung minggu. Tetapi mungkin tidak selalunya begitu. Beberapa hari selepas pertemuan pertama mereka terus-menerus terserempak seolah-olah lorong kecil itu adalah pusat alam semesta. Amira sentiasa muncul dengan tudung berwarna kuning air yang menutupi rambutnya. Walau sepanas manapun cuaca, dia tidak pernah menanggalkannya. Pada saat-saat seperti itu, Imran teringat kata-kata ibunya, wanita yang menjaga rambutnya menjaga maruahnya, wanita yang menutup rambutnya menjaga seluruh kehormatannya. Tetapi yang menahannya bukanlah tudung itu, tetapi sepasang mata Amira. Amira tidak pernah memandang matanya lama-lama. Setiap kali Imran bertanya sesuatu yang terlalu pribadi, dia akan menukar topik atau tersenyum lembut tanpa menjawab. Tetapi dia sering bertanya soalan-soalan yang kedengaran naif bagi orang Malaysia, tetapi membuatkan Imran terasa sebab di Malaysia, lelaki dan perempuan boleh keluar berdua sebelum kahwin. Awak ada ibu, tapi kakak awak boleh pilih suami sendiri tak? Orang Malaysia pernah lari dari majlis kahwin tak? Imran tertawa kecil. Mungkin ada, tapi saya belum pernah jumpa yang berani. Amira mengangguk. Di Arab, saya jumpa ramai orang yang tak berani. Mereka mula mempunyai tabiat berjalan-jalan bersama ketika senja. Bukan siang dan belum lagi malam. Waktu itu, orang Islam memanggilnya Maghrib, waktu untuk solat ketika matahari terbenam. Suatu ketika, Amira berhenti di tengah jalan, mengeluarkan sejadah kecil dari bagnya, menghadap ke arah barat dan menunaikan solat dengan senyap. Di sekelilingnya adalah bunyi bising motosikal dan bau sate yang dibakar. Imran berdiri mengawal, tidak membenarkan sesiapa mendekatinya. Apabila dia selesai, dia hanya berkata perlahan, "Terima kasih sebab tak gelakkan saya." Imran membalas dengan anggukan, tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia mula merasakan gadis ini tidak seperti sesiapapun yang pernah dia temui. Satu malam, mereka duduk di sebuah kedai kecil. Amira memandang televisyen yang menyiarkan berita tentang konflik politik di Timur Tengah dan pandangan matanya menjadi suram. Tiba-tiba dia bertanya, "Kalau awak cintakan seseorang yang awak tak boleh kahwini, macam mana?" Imran tidak segera menjawab. Dia mematahkan pencungkil gigi sebelum berkata, "Saya pernah cintakan seseorang yang terkorban bersama saya dalam misi. Saya tak sempat pun nak luahkan." Buat pertama kalinya, Amira memegang tangannya, tetapi hanya untuk sesaat sebelum menariknya kembali. "Maaf, saya tak boleh buat macam ni." Imran faham. Agama, budaya, semua perkara yang tidak boleh diabaikan walaupun perasaan itu sangat kuat. Malam itu, dia berjalan pulang seorang diri. Apabila sampai di hadapan pintu bilik sewanya, dia melihat sehelai tudung berwarna hijau zaitun tergantung senyap pada pemegang pintu. Tudung yang dipakai oleh Amira pada hari pertama mereka bertemu. Di hujung tudung itu, tersulam sebaris perkataan yang sangat kecil dengan benang emas, alaman, kepercayaan. Tiada pesanan, tiada nombor telefon, tiada jejak. Pagi esoknya, dia hilang dari kawasan itu. Imran cuba kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Warung teh tarik, sudut tangga apartmen, kaki lima berhampiran kedai buku lama. Semua orang mengingatinya. Gadis Arab yang lembut dan sering bertanya soalan-soalan aneh, tetapi tiada siapa tahu ke mana dia pergi. Hanya ada seorang lelaki berpakaian kemas menaiki kereta mewah datang ke kawasan sewa itu dan bertanya tentangnya. Apabila pemilik rumah sewa menunjukkan alamat Imran,
Lelaki itu hanya berkata sepatah dalam bahasa Inggris, "She belongs to her people," dan berlalu pergi. Sejak Amira hilang, Imran merasa seperti ada satu rutin dalam hidupnya yang tiba-tiba terputus. Tiada lagi kopi di tepi jalan, tiada lagi soalan-soalan polos dari seorang gadis yang sering menunduk apabila tersenyum. Dia masih pergi ke kedai buku lama setiap petang untuk membeli secawan teh ais, seolah-olah satu refleks, sambil berkata pada dirinya, dia tak pernah cakap pun dia akan balik. Imran mula menulis surat, bukan untuk dihantar, tetapi untuk mengekalkan kewarasannya. Setiap surat adalah kepingan kenangan. Tentang kali pertama Amira mengerutkan dahi melihat sepasang penyepit, tentang caranya berhenti di tengah jalan untuk solat, tentang pandangan matanya apabila melihat hidangan Melayu yang tiada pisau, hanya sudu dan garpu. Sangat damai, katanya suatu ketika dahulu. Tetapi suatu hari, sepucuk sampul surat berwarna gading diselitkan di bawah pintu biliknya. Tiada nama, tiada alamat pengirim. Di dalamnya terdapat sekeping gambar Amira duduk di dalam sebuah Rolls Royce hitam, wajahnya dingin, matanya memandang lurus ke arah kamera tanpa sebarang emosi. Disertakan bersama secebis kertas tulisan tangan dalam bahasa Inggris. Lupakan dia. Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Kau tidak dibenarkan menghubunginya lagi. Imran merenyukkan kertas itu. Kata-kata itu lebih dingin daripada angin monsun. Dan pada saat itulah, dia faham ini semua bukan gurauan takdir. Ini adalah kehidupan seseorang yang terikat dengan darah, keturunan, dan kepercayaan. Dia menjejaki semula semua butiran tentang nama sebenarnya, petunjuk-petunjuk yang pernah Amira sebutkan tanpa sengaja. Nama bapaknya pernah muncul dalam sebuah artikel antarabangsa tentang industri minyak. Satu kenyataan tentang pertunangan yang diatur yang pernah disangkanya hanya satu metafora. Semuanya bercantum seperti kepingan teka-teki, membawanya kepada satu nama yang jelas. Amira binti Khalid Al-Ghamdi, pewaris konglomerat minyak Al Jazeera, dan salah seorang daripada 3 calon untuk dikawinkan dengan keluarga diraja bagi menyatukan rantau teluk. Dia tersenyum sinis. Seorang askar Melayu yang makan nasi lemak berlaukan ikan bilis, duduk di sebelah seseorang yang pernah tinggal di istana berbumbungkan emas. Ketika dia fikir semuanya sudah berakhir, 7 hari kemudian, satu email aneh muncul dalam peti masuknya. Hanya satu baris ayat. Kalau saya sudah pilih untuk tidak melawan, bolehkah awak maafkan saya? Imran segera membalas, maafkan? Tak perlu. Saya cuma nak tahu awak okey tak? Tiada balasan. Sehinggalah pada suatu malam, seorang rakan lamanya mengajaknya menghadiri tayangan filem dokumentari tentang Timur Tengah di sebuah pusat kebudayaan. Apabila skrin memaparkan adegan seorang gadis bertudung mengetuai program amal membantu anak-anak yatim di sempadan Yemen, Imran terus berdiri. Itu dia, Amira, tetapi bukan lagi miliknya. Semua maklumat selepas itu datang seperti banjir. Amira telah kembali kepada keluarganya tetapi menolak pertunangan yang diatur, bersetuju untuk dilucutkan hak pewarisan, menarik diri dari perniagaan dan memilih jalan kebajikan. Untuk menebus kesilapan atas apa yang pernah dinikmatinya tanpa memilih. Imran berdiri kaku di hadapan skrin, di tengah-tengah orang ramai yang tidak faham mengapa matanya merah. Tetapi dia faham, lebih faham dari sebelumnya. Dia tidak memilih cinta, tetapi dia telah memilih kebebasan. Dengan cara yang berbeza, malam itu, setibanya di rumah, dia membuka laci dan mengeluarkan tudung hijau itu. Di bawah cahaya lampu kuning, sulaman benang emas Al-Aman, kepercayaan, masih berkilauan. Dan dia berbisik pada dirinya, mungkin cinta yang teragung adalah cinta yang tidak perlu bersama. Imran telah melalui banyak misi ketenteraan, ada tempat di mana sempadan antara hidup dan mati hanyalah setipis bunyi tembakan pertama. Tetapi tiada perjalanan yang membuatkan hatinya berdebar, seperti hari dia memegang pen untuk menulis sepucuk surat kepada keluarga diraja Arab Saudi. Bukan kepada Amira, tetapi kepada bapanya, Sheikh Khalid bin Faisal Al-Ghamdi. Dia menulis dengan tangan, di atas kertas putih, tulisan yang kemas, tidak bergetar, tidak ragu-ragu. Dengan segala hormatnya Tuan Sheikh, saya tidak meminta izin untuk mengahwini anak perempuan Tuan. Saya hanya ingin Tuan tahu, jika ada sesuatu yang telah mengganggu ketenteraman yang Tuan hargai, maka letakkanlah semua tanggungjawab itu ke atas saya. Saya seorang askar, saya tidak tahu
bagaimana untuk menunduk pada ugutan, tetapi saya tahu bagaimana untuk menghormati peraturan. Saya hanya berharap jika Tuan melihat seorang wanita yang telah memilih untuk menggunakan tangannya untuk membesarkan anak-anak yatim, Tuan akan melihat bahawa tiada dosa di dalam hatinya. Jika kata-kata ini salah, saya bersedia menanggung sebarang hukuman di bawah Undang-Undang Syariah Imran bin Abdullah, Askar Melayu Diraja, Malaysia. Dia tidak menyangka surat itu akan sampai ke tangan orang yang sepatutnya. Tetapi seminggu kemudian, 1 email tiba dari akaun yang tidak dikenali. Tiada nama, tiada subjek, hanya satu lampiran gambar. Amira sedang duduk di sebelah seorang kanak-kanak perempuan berkulit sawo matang, memakai tudung kecil, sedang belajar menulis tulisan Arab. Di dinding tergantung sebuah lukisan sutera dari Malaysia, pemandangan sawah padi dan askar meronda. Di sudut bawah gambar itu, sebaris tulisan tangan dalam bahasa Arab. Siapa kata cinta tidak boleh merentasi sempadan, dia belum pernah mencintai sepenuh hati. Imran tersenyum lalu menutup komputer ribanya. Tetapi sejam kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dijangkanya. Dia memohon cuti selama 3 bulan, tujuan ditulis, sumbangan kemanusiaan atas tanggungan sendiri. Disertakan bersama alamat penerima, Yayasan Amal An-Nur, Sempadan Yemen, Saudi Arabia. Rakan-rakannya berkata, dia gila. Hanya mereka yang pernah benar-benar mencintai tahu. Kadangkala ia bukan tentang mendapatkan seseorang kembali, tetapi tentang memahami mengapa kita pernah begitu mencintainya. Penerbangan itu tidak mudah. Dari Kuala Lumpur, dia transit di Doha, kemudian Abu Dhabi, sebelum menyewa kereta untuk menyeberangi sempadan. Tidak memakai uniform, hanya membawa sebuah beg galas, sebotol minyak angin, dan sapu tangan kapasnya yang lama. Apabila tiba di rumah anak yatim itu, pengawal tidak membenarkannya masuk. Tetapi apabila dia menunjukkan surat tulisan tangan dan pasport Malaysianya, mereka terdiam. Seorang lelaki muda berjubah putih menunduk hormat dan berkata, "Cik Amira berada di bahagian wanita, Tuan tidak boleh masuk. Tetapi saya akan sampaikan pesanan Tuan." Imran mengangguk, berundur, dan mengeluarkan sepucuk surat pendek dari poketnya, dikepilkan bersama tudung hijau zaitun yang pernah ditinggalkan Amira. "Dulu awak tinggalkan kepercayaan untuk saya. Hari ini, saya pulangkan. Sebab saya percaya awak dah tak perlukannya lagi. Sebab sekarang, awak adalah diri awak sendiri." Imran. 3 hari kemudian, ketika bersiap untuk pulang, dia menerima bungkusan kecil yang dibalut dengan daun kurma kering. Di dalamnya terdapat seutas gelang tangan kecil yang diperbuat daripada benang emas dan merah dengan sebiji manik dari tanah suci Mekah. Tiada pesanan, hanya di bahagian dalam gelang itu terukir 2 huruf kecil. T. A. Bukan nama, tetapi singkatan untuk 2 perkataan, tulus dan amanah. Istana Al-Ghamdi terletak di kawasan eksklusif di Riyadh. Dinding batunya setinggi tiang lampu. Pagar besinya dihiasi corak bunga emas 24 karat dengan cermin gelap yang cukup untuk menyembunyikan sebarang emosi dari luar. Amira pernah melangkah keluar dari tempat itu dengan postur yang tegap, kepala yang mendongak, dan senyuman yang dilatih bertahun-tahun agar sentiasa kelihatan sopan, tidak pernah jujur. Tetapi kali ini, dia melangkah masuk dengan tudung kelabu polos, jubah hitam tanpa sulaman, dan mata yang membawa debu merah dari kem anak yatim di sempadan. Dia tidak dijemput, dan dia tidak perlukan jemputan. Dia terus masuk ke Dewan Utama di mana bapanya, Sheikh Khalid, sedang minum teh bersama para penasihatnya. Bilik itu menjadi senyap apabila cawan perak berdeting perlahan dengan piringnya. Bapanya berkata dalam bahasa Arab klasik, "Kau datang bukan untuk meminta maaf." Dia memandang anak perempuannya dengan tenang, sepasang mata yang telah menyaksikan 3 perang minyak, 8 rundingan pengambilalihan, dan 2 rampasan kuasa. "Jadi apa yang kau mahu?" Amira menarik nafas dalam-dalam. Satu perbualan antara 2 manusia, bukan antara pewaris dan pemimpin. Sheikh Khalid memberi isyarat kepada para penasihatnya untuk berundur. Kini hanya tinggal mereka berdua, dipisahkan oleh sebuah meja panjang yang ditutupi kain sutera. Di atas meja, seutas tasbih jet tergeletak di sebelah secawan kopi Arab yang belum diminum. "Kau berjumpa dengannya lagi," kata bapanya. Amira tidak menafikan, "Bukan seperti yang ayah fikirkan." "Dan tudung itu, milik kau atau milik dia?"
Amira mengangkat kepalanya. Milik saya, tapi saya pernah tinggalkannya untuk dia. Sekarang dia pulangkan, sebab dia tahu saya dah cukup kuat untuk tidak bergantung pada sesiapa lagi. Sedikit kerutan di dahi bapanya, kemudian dia menghela nafas, bunyinya seperti angin padang pasir yang berdesir melalui celah-celah batu. Kau memilih untuk melepaskan segalanya, gelaran, kuasa, pertunangan, hanya kerana apa? Amira menyentuh tudungnya dengan lembut. Kerana saya mau hidup dengan apa yang saya percaya, bukan apa yang orang ajar saya untuk percaya. Dan Imran, dia tidak menuntut apa-apa dari saya. Dia biarkan saya memilih. Kebebasan adalah cinta pertama yang pernah saya terima. Senyap. Kemudian, secara mengejut, bapanya ketawa. Buat pertama kali selepas bertahun-tahun, Amira melihatnya. Askar itu berani menulis surat kepada aku. Tegas seperti sebilah pedang, tetapi halus seperti seorang penyair. Aku tak sangka negara kecil seperti Malaysia mempunyai orang sepertinya. Ayah dah baca surat tu? Tanya Amira. Sudah. Dan kerana itulah aku lepaskan kau, tapi aku tidak akan pernah mengakui kau lagi. Kau akan hidup di luar sistem, tanpa nama, tanpa harta, dan tanpa kemuliaan. Amira tersenyum. Kemuliaan adalah apa yang orang lain nampak. Saya hanya perlukan ketenangan apabila melihat cermin. Ketika dia berpaling untuk pergi, bapanya memanggil. Amira, dia berhenti. Jangan pernah kembali jika kau tidak bersedia untuk kehilangan sekali lagi. Dia mengangguk tanpa menoleh. Malam itu, dia menulis sepucuk surat, bukan untuk Imran, tetapi untuk dirinya sendiri. Dalam buku nota lamanya yang bersampul kulit unta, dia menulis, lelaki yang membuatkan aku ingin melangkah keluar dari istana bukanlah orang yang terkaya, tetapi orang yang berani berdiam diri agar aku boleh memilih. Jika suatu hari takdir mempertemukan kami lagi, aku tidak akan meminta maaf. Aku hanya akan berkata, saya telah hidup seperti mana yang awak percayakan. Musim bunga tahun itu, Kuala Lumpur masih sejuk selepas hujan, tetapi bunga raya telah mekar di satu sudut Tasik Perdana. Imran berdiri senyap di luar pagar sebuah sekolah lama, tempat dia pernah mengajar seni mempertahankan diri kepada kanak-kanak dalam program sokongan veteran tentera. Di dalam, satu majlis penyampaian beasiswa sedang berlangsung. Sebuah sepanduk direntangkan di atas pentas, Yayasan Al-Aman, memberi peluang kepada kanak-kanak Malaysia untuk bangkit dari kesukaran. Dia tersenyum kecil. Nama yayasan itu sungguh aneh. Tidak seperti nama-nama badan amal yang biasa. Dan yang lebih aneh, wakil penaja hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah organisasi dari Arab Saudi. Orang ramai mula berbisik apabila sebuah SUV mewah berhenti betul-betul di hadapan pagar. Seorang wanita melangkah keluar, memakai baju kurung berwarna biru nila, tetapi diserikan dengan sehelai selendang berwarna hijau zaitun, dengan sulaman benang emas yang sangat halus di tepinya. Imran terpaku. Wanita itu tidak datang seorang diri. Di sebelahnya adalah seorang pembantu wanita dan seorang kanak-kanak perempuan Arab berusia kira-kira 7 tahun, dengan mata yang besar dan rambut kerinting yang tersembunyi di sebalik tudung kecil. Amira. Tanpa perlu disebut namanya, dia tahu itu adalah Amira. Tetapi Amira tidak terus melihatnya. Dia melangkah masuk ke halaman sekolah, tersenyum lembut kepada guru besar, dan mengucapkan salam dalam bahasa Melayu yang fasih. Selamat pagi, saya sangat gembira dapat kembali ke Malaysia. Selepas bertahun-tahun, apabila dia bersuara, kanak-kanak di bawah pentas tiba-tiba senyap. Bukan kerana kemasyhurannya, tetapi kerana ada sesuatu pada wanita itu yang membuatkan orang ingin terus mendengar. Hanya selepas majlis tamat dan dia melangkah keluar dari pagar, matanya melirik ke arah deretan pokok, barulah pandangan mereka bertemu. Tiada panggilan, tiada kejutan, hanya senyap. Imran tidak banyak berubah, tetapi rambutnya sudah ada uban dan pandangan matanya lebih tenang, lebih dalam. Dia berdiri tegak, tidak melangkah ke hadapan. Menunggu Amira bersuara dahulu. Amira berdiri 3 langkah darinya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk kata-kata sampai atau hilang selamanya. Dia bertanya dalam bahasa Melayu, "Awak sihat?" Imran mengangguk. "Dan awak?" "Wakil Yayasan Al-Aman?" Dia tersenyum. "Bukan, saya adalah orang yang pernah menerima sebuah amanah." Keheningan berpanjangan. Imran memandang selendang hijau zaitun itu, selendang yang sama yang pernah diberikannya,
yang pernah disimpan Amira, kemudian dipulangkan, dan kini kembali kepadanya. Sebuah bulatan senyap telah lengkap. Awak pernah kata, kalau awak kembali ke Malaysia, itu kerana awak mahu memilih hidup awak sendiri. Dan awak dah pilih. Jadi, awak bahagia sekarang? Dia tidak segera menjawab. Memandang kanak-kanak yang sedang bermain dengan bunga raya di belakangnya, dia berkata perlahan, saya tidak berkahwin dengan sesiapa. Tapi saya ambil dia sebagai anak angkat dari rumah anak yatim di sempadan, namanya Salma. Dalam bahasa Arab, ia bermaksud kedamaian. Dan untuk bapa rohaninya, saya biarkan kosong. Imran tidak ketawa, tetapi matanya bersinar dengan sesuatu yang hangat dan pedih. Awak akan tinggal lama? Tak. Saya tak dibenarkan tinggal lama. Jadi, apa yang awak nak cakap? Sebelum pergi, Amira memandang Imran. Dan buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun, dia memandang tepat ke matanya. Tidak mengelak seperti hari-hari pertama mereka bertemu. Saya tak boleh namakan hubungan ni. Tapi kalau hati saya pernah memanggil awak, hari ini ia masih belum berhenti memanggil. Imran diam. Kemudian dia mengeluarkan seutas gelang benang merah dari poketnya, gelang yang pernah dikirimkan Amira, dan meletakkannya dengan lembut di pergelangan tangan wanita itu. Kalau macam tu, biarlah nama tu tetap di sini. Tiada pelukan, tiada ciuman, tiada air mata. Hanya dua insan yang berdiri kaku di hembus angin petang di tengah-tengah bunga raya yang berguguran seperti salji di musim bunga. 3 hari selepas pertemuan di sekolah itu, sekeping gambar telah dimuat naik di sebuah forum pelancongan Malaysia. Gambar itu kabur, wajah tidak jelas, tetapi tudung hijau zaitun, seorang wanita memimpin seorang kanak-kanak perempuan berambut kerinting, dan seorang lelaki berpakaian seragam lama yang berdiri di sebelah sudah cukup untuk mencetuskan ribut. Kapsiennya ringkas, pasangan aneh di Kuala Lumpur. Wanita itu bercakap bahasa Melayu dan budak itu memanggil lelaki itu ayah. Pada mulanya hanya beberapa komen, tetapi tidak lama kemudian, kumpulan-kumpulan media sosial mula berkongsi gambar itu, dari Timur Tengah hingga ke media Malaysia. Tidak lama selepas itu, media antarabangsa menjejaki identiti Amira Al-Ghamdi, pewaris yang pernah menolak perkahwinan dengan seorang putera, dan kini pengarah eksekutif Yayasan Al-Aman yang berpusat di Yemen. Lelaki di sebelahnya tidak dikenali, hanya diketahui dia orang Malaysia. Ada khabar angin dia pernah menulis surat kepada keluarga diraja, pernah menyeberangi sempadan Saudi untuk mencarinya. Ada yang memanggilnya askar gila, ada yang mencemuh mengatakan dia sengaja mencari populariti. Imran menerima berita itu ketika berada di pasar. Seorang gadis muda mengenalinya dan bertanya dengan teragak-agak, "Pakcik ni Pakcik Imran yang dalam kisah cinta dengan bilioner Arab tu ke?" Dia hanya tersenyum, tidak mengesahkan, tidak menafikan, tetapi Amira berbeza. Pada malam yang sama, dia menerima email amaran dari keluarganya. Jika dia tidak membuat penafian segera, Yayasan Al-Aman akan disiasat sumber kewangannya dan nasib kanak-kanak itu. Tiada siapa yang dapat menjamin keselamatannya. Dia duduk kaku di bilik hotelnya. Skrin komputer riba memancarkan cahaya dingin. Setiap perkataan terasa seperti cakar yang mencekik lehernya. Dia teringat Imran, teringat Salma, dan teringat sesuatu yang lebih menakutkan daripada ugutan, terpaksa hidup tanpa menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, sebuah video lain tiba-tiba tular di media sosial Malaysia. Imran, dalam satu sesi ceramah di sebuah sekolah, tidak mengelak, tidak berdolak dalih, hanya berkata sepatah, "Saya pernah cintakan seseorang yang tidak boleh bersama saya. Tapi saya tak pernah anggap ia satu kesilapan, kerana cinta bukan untuk dimiliki. Cinta adalah untuk membiarkan orang itu hidup menjadi dirinya sendiri." Video itu mencecah sejuta tontonan dalam masa 2 hari, dengan ribuan komen sokongan dan juga bantahan keras. Tetapi anehnya, netizen sendiri yang menjadi benteng mempertahankannya. Sehari kemudian di Riyadh, Yayasan Al-Aman mengadakan sidang media. Semua orang menjangkakan Amira akan membuat penafian. Tetapi dia melangkah keluar memakai jubah biru gelap. Tudungnya diikat kemas tetapi masih menampakkan pandangan mata yang tegas. Tiada apa untuk dinafikan. "Saya pernah bertemu dengan seorang lelaki Malaysia. Dia menyelamatkan saya dari kehidupan yang bukan pilihan saya. Saya tidak perlukan sesiapa untuk memanggilnya cinta. Cukuplah jika ada yang bertanya, adakah sesuatu yang lebih berharga daripada maruah, saya akan jawab, ada.
yaitu hati yang tidak menipu. Seluruh dewan terdiam. Dia mengakhiri ucapannya dengan sebaris ayat dalam bahasa Melayu. Saya tak perlu dipercayai, saya cuma perlu awak tetap percaya. Malam itu, Imran membuka televisyen dan melihat pandangan mata itu sekali lagi, jernih seperti senja pertama mereka di Jalan Alor. Dan dia tahu, dunia tidak lagi memberi mereka hak untuk berdiam diri, tetapi kerana itulah, mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Penerbangan dari Riyadh mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, pada suatu pagi yang renyai. Tiada pemberitahuan, tiada protokol, tiada rombongan. Amira melangkah keluar dengan bagasi ringkas, tudung kelabu diikat kemas di leher. Baju kurung ungu gelap yang dibelinya semasa singgah di Melaka tahun lepas. Dia menempah teksi sendiri untuk pulang ke kawasan sewa lamanya. Pemilik rumah itu terkejut melihatnya, hampir menjatuhkan teko teh. "Cik ni, gadis yang dulu tanya saya, kalau masuk kuil kena buka tudung tak?" Amira tersenyum kecil dan mengangguk. "Kali ini saya tak tanya lagi. Saya cuma nak tumpang tinggal beberapa hari. Nak cari ketenangan." Imran mendapat tahu melalui pesanan ringkas dari pemilik rumah sewa itu. Pada mulanya dia hanya membaca dan meletakkan teleponnya, tidak membalas. Malam itu, dia berjalan sendirian di sepanjang jalan lama di mana dia pernah berjalan bersama Amira di antara lampu-lampu jalan dan bau bunga melur. Langkahnya membawanya ke sebuah kafe lama yang kini telah bertukar pemilik. Tetapi perabotnya masih sama, tempat duduk di tepi tingkap masih mempunyai kesan calar lama di mana seseorang pernah mengukir perkataan amanah. Dia sudah menunggu di sana, tidak terkejut, tidak tergesa-gesa. Mereka duduk berhadapan seperti dua orang yang pernah rapat, pernah jauh, dan kini cuba mengekalkan satu-satunya perkara yang masih utuh, ketenangan. Imran bertanya dahulu, "Balik untuk ucap selamat tinggal?" Amira menggelengkan kepala. "Balik untuk hidupkan satu pengakhiran yang betul. Bukan untuk berpisah, bukan juga untuk mulakan semula. Hanya untuk hidup bersama beberapa hari sebagai dua orang biasa, tanpa membawa sebarang status. Selepas itu, saya akan teruskan perjalanan. Tapi kali ini, bukan sebab terpaksa, tapi sebab saya memilihnya." 3 hari kemudian, mereka bersama-sama pergi ke Cameron Highlands, di mana terdapat sebuah sekolah pedalaman yang pernah dibiayai oleh Yayasan Al-Aman. Kanak-kanak berlari keluar menerima buku-buku cerita dua bahasa, bahasa Melayu dan Arab. Seorang kanak-kanak bertanya kepada Amira, "Cikgu, orang kata cikgu ni puteri, betul ke?" Dia ketawa dan mengusap kepala kanak-kanak itu. "Bukan, cikgu cuma orang yang pernah tinggal di tempat yang pagarnya sangat tinggi. Tapi sekarang, cikgu nak tinggal di tempat yang hatinya lebih luas." Pada malam terakhir, mereka duduk di tepi unggun api. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari beg galasnya dan meletakkannya di tangan Imran. "Saya tak ada apa-apa nak tinggalkan, tapi saya nak benda ni tinggal di Malaysia." Imran membukanya. Di dalamnya ada tudung hijau zaitun yang kelihatan lebih lama, tetapi dijahit dengan kemasan baru menggunakan benang ungu gelap. Dan di sudut tudung itu, dia menulis dengan tulisan merah yang sangat kecil, "Kalau awak tak jaga saya, jagalah ini, supaya saya tetap wujud di suatu sudut di tanah ini." Imran memandang dalam-dalam ke matanya. Dia faham, ini bukan hadiah, tetapi satu ucapan selamat tinggal yang senyap, seperti perpisahan dan juga seperti satu perjanjian bisu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya dengan lembut meletakkan tudung itu di bahu Amira. "Saya takkan simpan tudung ni. Saya akan simpan awak dalam ingatan saya. Dan dalam ingatan itu, awak akan sentiasa ada." Pagi esoknya, Amira pergi. Tiada siapa yang menghantarnya, hanya Imran yang berdiri di puncak bukit, memandang keretanya hilang di sebalik kabus. Di tangannya, tudung itu masih mempunyai sedikit bau od yang samar, satu-satunya perkara dari Arab yang tinggal di bumi Malaysia. Dia tidak tahu sama ada Amira akan kembali, tetapi hatinya tidak lagi takut. Kerana mulai saat itu, mereka tidak lagi perlu berpisah dalam kesunyian. Setiap tahun pada hari pertama bulan Ramadan, hari di mana umat Islam di seluruh dunia memulakan bulan puasa yang suci, Imran akan mengemas pakaiannya, meninggalkan bandar dan kembali ke tanah tinggi itu. Tiada siapa faham mengapa seorang bekas tentera memilih untuk menyendiri setiap kali tiba bulan itu walaupun dia bukan seorang yang alim. Dia hanya berkata, "Sebab ada seseorang pernah ajar saya,
bulan tu kita semua patut hidup dengan lebih baik sikit. Di sana, Imran bukan lagi kekasih seorang bilioner, bukan lagi simbol cinta merentasi agama. Dia hanyalah seorang lelaki yang senyap-senyap mengajar silat kepada anak-anak kampung, membaca buku pada waktu malam, dan setiap pagi membawa keluar tudung hijau zaitun itu untuk dibasuh dengan tangan dan dijemur di tepi tingkap. Tudung itu tidak lagi berbau oud, hanya berbau matahari dan air pergunungan. Suatu ketika, seorang wartawan antarabangsa menjejakinya hingga ke situ. Dia mahu membuat laporan khas tentang kisah cinta antara seorang askar Malaysia dan seorang puteri Arab. Tetapi Imran menolak. Dia hanya berkata sepatah, "Dia bukan puteri, dia cuma seseorang yang mahu hidup dengan jujur." Jadi, siapa awak dalam hidupnya? Imran diam seketika, kemudian tersenyum lembut. Saya adalah orang yang apabila dia berpaling pergi, saya tak perlu simpan apa-apa pun sebab saya dah berikan segalanya. 4 tahun berlalu. Tiada pertemuan lagi, tiada surat, tiada berita. Sehinggalah pada suatu pagi yang berkabus, sepucuk sampul surat dihantar ke pos kawalan sempadan berdekatan, disertakan dengan sebuah bungkusan kecil yang dihantar dari Oman, sebuah negara jiran Arab Saudi. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku tulisan tangan bertajuk dalam bahasa Arab, "Kebebasan, Catatan Seorang yang Tidak Dimiliki." Halaman pertama didedikasikan dalam bahasa Melayu, untuk dia yang pernah mengajar aku apa itu kebebasan tanpa perlu melarikan diri. Jika suatu hari awak jumpa buku ni, itu bermakna saya dah pilih jalan untuk tidak kembali. Tapi awak tetap cahaya pertama yang bantu saya melihat diri saya sendiri. Imran mengusap lembut helaian kertas itu. Matanya tidak berair, hanya dalam dan tenang. Dia menghabiskan buku itu dalam masa 3 hari. Di dalamnya, Amira menceritakan perjalanannya menolak perkahwinan, merentasi zon perang, membesarkan anak angkatnya, dan membina pusat-pusat kesihatan yang dinamakan sempena huruf-huruf senyap T.A. Tiada siapa faham selain dia. Sebulan kemudian, Imran mengadakan satu sesi ceramah kecil di sekolah kampung. Topik hari itu bukan tentang perang, bukan juga tentang kemahiran hidup, tetapi tentang bagaimana untuk menjaga seseorang walaupun mereka tiada di sisi kita. Kanak-kanak itu bertanya dengan bingung, "Pak Cik jaga macam mana?" Dia tersenyum dan menunjuk ke arah hatinya. "Jaga di sini. Tapi jangan ikat, jangan kurung. Cuma letakkan di satu sudut dan biarkan dia terbang bebas." Pada penghujung hayatnya, Imran meninggal dunia dengan tenang dalam tidur. Tiada istri, tiada anak, tiada gambar peringatan yang gah. Hanya sepucuk surat yang telah ditulis siap-siap. Jika sesiapa membaca surat ini, tolong bawa tudung hijau zaitun ini kembali ke tempat dia pernah tinggal atau gantungkannya di tempat yang ada angin. Supaya jika dia ternampak, dia akan tahu aku telah menunaikan janji. Orang kampung menunaikan wasiatnya. Dan setahun kemudian, di pinggir hutan tanah tinggi itu, orang kampung melihat seorang wanita asing bertudung kelabu, berdiri senyap sangat lama di hadapan tudung yang sedang berkibar ditiup angin. Tiada siapa tahu siapa dia. Mereka hanya tahu dia menitiskan setitis air mata, kemudian tersenyum. Masih bau matahari Malaysia. Ada cinta yang tidak memerlukan pengakhiran, kerana ia tidak pernah bermula dengan cara yang biasa. Apabila dua insan berani memilih kebebasan, berani melepaskan segalanya untuk menjaga sebahagian hati antara satu sama lain, itulah makna sebenar kasih sayang. Apa yang akan anda pilih? Kongsikan cerita ini jika anda percaya bahawa cinta tidak memerlukan janji, hanya memerlukan orang yang berani menepatinya. Jika anda pernah mencintai tanpa berani menamakan hubungan itu, mungkin anda akan menemui diri anda dalam kisah hari ini. Terima kasih kerana sudi mengikuti perjalanan ini bersama saya.